Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, tajuk kita hari ini adalah tentang qisas dan diyat. Qisas itu kalau dalam buku teks kamu boleh muka surat. Kamu bawa buku teks tak? Bawa buka muka surat 133. Buka muka surat 133. Okey, poinnya ataupun kata kunci lah untuk tajuk ni, qisas dan diyat adalah apa yang kamu buat, kamu dapat balik. Atau orang putih dia cakap, what you give, you get back. What you give, you get back. Okay? Maksudnya apa yang kita lakukan bersamaan. Maksudnya kalau kita kerat tangan orang tu, tangan kita pun dikerat. Macam tu. Jadi tajuk maksud untuk qisas ni dari segi ta'rif. Qisas dari segi lughah. Okey, lughah musawwah wa tatabi', iaitu persamaan ataupun mengikuti ataupun mencontohi. Satu, dia menggunakan perkataan musawwah. Musawwah tu persamaan. So, lebih senang, qisas ni adalah hukuman jenayah yang kita lakukan, kita dapat balik apa yang kita lakukan tu. So, mu'aqabah jani bimisal ma'fi'lihi secara istilah adalah akibat jenayah ataupun menghukum penjenayah dengan perbuatannya. Okay, so tengok tadi Ustazah punya poin awal. Kamu boleh tulis di situ. Untuk mengingati poin dia adalah what you give, you get back. Apa yang kau bagi, kau dapat balik. So, hukuman apa jenayah yang kau buat, kalau kau kerat tangan orang 10 keratnya, 10 kerat je lah tanganmu dipotong gitu, contoh. Okay, next slide. Okay, ini maklumat idhafah kalau dalam buku teks kamu lah. Tapi bersambung untuk ta'arif tadi, makna tentang qisas. Okay, yang pertama, qisas, dalil untuk qisas. Kalau kamu perhatikan secara one way, dia nak nampak tau di mana dalilnya. Dalilnya terletak pada maklumat idhafah. Qala Allah Ta'ala wa lakum fil qisas hayawatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan di dalam hukum qisas itu ada jaminan bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu berakal. Di situ maksudnya bolehlah untuk melakukan hukuman qisas dan diyat. Ini qisas sahaja, diyat lain lagi. Qisas apa yang kau bagi balik. Kalau diyat adalah kau bayar apa yang kau buat. Okey, masyru'iyatul qisas. Kenapa qisas ni dibenarkan? Masyru'iyat ni apa kebaikannya? Apa sebabnya dia dibenarkan? Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh tahfizul hayat, iaitu menjaga kehidupan manusia tu. Wala menjaga, memelihara atau dan tidak memulakan fala yuqaddam syakhs ala qatil, dan tidak menggalakkan orang membunuh. Wa iza qatala, dan jika ada berlakunya perbuatan maka dia akan iktisas minha, dia akan dibunuh balik. So dapatlah i'tibar, membagi pengajaran kepada orang lain. Kalau tidak, saya rasa kan, kalau membunuh orang dan membunuh diri itu bukan kesalahan, saya rasa ramai orang mati ni mengalahkan COVID ni di Labuan ni. Sebab banyak yang bergaduh-gaduh, dah dapat telur je pembunuhan berabut. Tapi disebabkan bunuh itu adalah satu jenayah, seorang pun, manusia pun tidaklah
sesuka hati mengambil nyawa orang. Betul. Okey, nama lain untuk kisas adalah saya buat Qudan. Dalam slide ni sana ni Qudan, kejap sini lah. Slide ni belum Ustazah cek habis ni, tapi slide ni nanti dia dalam quizzes. Lepas tu quizzes tu Ustazah akan bagi dengan kamu. Okey ya. Jadinya Bukannya Qawadan kan, Zah? ya, Qawadan. Oh. Share with one person. Fizan Gmail. View sajalah. Qawadan ada kan dalam tu, dalam maklumat idhafah. Okay, next. Tentang Aqsamul qisas, pembahagian qisas. Qisas ni ada 3 bahagian. Dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, pembahagiannya adalah bunuh. Kategori jenayah bunuh. Yang penting yang pertama ni mati, nada nyawanya. Yang kedua adalah al-atraf. Al-atraf itu tentang anggota badan. Kenapa yang dikenali sebagai al-atraf? Katakanlah seseorang tu, al-atraf tu anggota badan. Bila berlaku kecederaan ataupun kecacatan, jenayah yang menyebabkan kecacatan anggota badan. Itu yang dimaksudkan dengan al-atraf. Kecacatan jenayah yang menyebabkan kerosakan, kecacatan atau kehilangan tubuh badan. Itu yang dimaksudkan dengan al-atraf. Okey, yang juruh. Juruh ni dia tidak hilang, dia tidak rosak, tetapi luka. Luka, lebam, bengkak, apa lagi? Yang sewaktu dengannya lah. Tapi dia tidak hilang, tidak cacat. Dia cuma luka, lebam macam tu sahaja. Jadi ada 3 kisah ni, dia ada 3 jenis. Jadi maksudnya kalau kau bunuh orang, kau akan dibunuh balik. Kalau kau putuskan tangan orang, tanganmu juga diputuskan. Kalau kau menumbuk orang sampai bangkak muhamnya, muhamu pun dibangkakkan. Ditumbuk. Di mana kau tumbuk orang tu, di situ je kau kena tumbuk. Senang cerita lah macam tu. Kalau Mirul ni hanya apa? Vanessa? Kalau orang tu maafkan? Kalau orang tu maafkan, boleh. Tapi kalau dalam kisah dia ada dendanya dulu. Separuh bayar, separuh kalaupun dia maafkan, dia termasuk dalam diat lah. Dia kena bayar sahaja. Dia tidak dipukul balik. Macam mana pun kesalahannya, kalau maafkan, ada kesalahan yang maaf terus, ada kesalahan yang kena bayar. Ikut kecederaan mangsa lah. Kita bagi kepada kisas yang bunuh. Okay, kisas yang bunuh. Okay, kisas ni ada 3 tau. Ada 3 kisas pada bunuh, ada 3 kategori, ada 3 jenis. Yang pertama adalah qatil amdu. Bunuh dengan sengaja dan hukumannya adalah bunuh balik, iaitu qisas. Dan di situ ada qatil amdu, qisas. Maksudnya apabila kesalahan membunuh dan membunuhnya adalah dengan sengaja, so apa hukuman orang yang membunuh tu adalah dibunuh balik ataupun diqisas. Manakala yang kedua, jenis ataupun jenayah bunuh yang kedua adalah syibih amdu, separuh sengaja, ataupun ia dah niat pun kan bunuh tapi terbunuh, ataupun diorang ni memang ia datang memang mau berkelahi, memang mau bertumbuk, tapi dia pun niatkan bunuh orang, tup mati orang yang ia kelahi tu, lepas tu mati. So apa dia punya
hukuman adalah diat. Dia tu dia kena bayar ganti rugi lah. Ganti ruginya bukan alang-alang tu, unta dia bayar, 100 ekor unta. Okey, yang ketiga adalah salah bunuh ataupun bunuh tidak sengaja. Tiba-tiba dia memang datang jumpa orang tu ndak berkelahi lah, ndak ada niat lah. Contohlah Syazana jumpa si Nisa. Diorang cerita-cerita ketawa-ketawa, si Syazana buat lawak. Tiba-tiba si Nisa ketawa sampai mati. Katakanlah dia ketawa kan, tiba-tiba sawan termatilah di situ bang kan. Jadi indah je si Syazana tu niatkan bunuh si Nisa. Dia cuma mau bagi cerita lawak kan, sampaikan gosip. Tutup si Nisa ketawa-ketawa sawan. Tutup gara-gara tu dia mati. Nah, jadi itulah kesalahan katil khata. Dia nak niat pun tiba-tiba je. Jadi mendakan Syazana cakap, aku ndak niat, aku cuma datangkan sajanya kan menyampaikan gosip. Katakanlah tiba-tiba si Nisa mati sebab ketawa, anda je logik tu, tapi itu tak kejadiannya. Okey, jadi itulah dikatakan katil khata. Itu saya cerita supaya senang kita faham. Kalau dalam buku teks kamu dia cerita macam dia ada pengertian, kejap lagi saya bagi. Okey, itu secara kamu boleh nampak secara umum lah. Itu pemahaman yang pertama. Okey, katil amdu. Okey, dalam hal katil amdu ni nampak saya bagi gambar orang tu bunuh. So memang sengaja, dia memang datang untuk bunuh orang dan ada peralatan membunuh. Dia ada peralatan. So dia kalau bunuh dengan tangan dia tidak dikira bunuh sengaja. Kalau bunuh sengaja ni jenayahnya hendaklah ada senjata, apa-apa peralatan bantuan lah kiranya. Okey, yang pertama maksudnya anya tamidul jani qatil majni alaihi udwanan. Okey, penjenayah sengaja membunuh mangsanya kerana memusuhinya dengan cara yang biasa orang membunuh, dengan udwani ataupun adi, benda-benda normal orang membunuh. Adakah sama ada dia tu membunuh dengan pisau? Okey, biwasilah qatilah adian, dengan cara orang membunuh biasa. Apa cara orang membunuh biasa? Yang biasa cusuk pakai pisau lah kan. Pisau, lepas tu tembak, lepas tu jerut, bakar orang tu. Apa lagi cara membunuh? Gitulah. Macam anda tahu lah kalau ada cara membunuh yang apa ni? Yang racun yang ekstrim. Anda tahu lah kalau ada cara bunuh yang ekstrim. Racun orang pun iya juga. Apa lagi ya? Adakah jenayah-jenayah membunuh orang yang ni? Kubur orang, lemaskan orang, macam tu. Dia ada peralatan. Okey. Yang ini contohnya bunuh dengan pisau ataupun itlaq, menembak. Bil itlaqur risas, menembaknya dengan senapang, ataupun sam, meracuninya. Jadi katil amdu ni apa hukumannya tadi? Katil amdu dia hendaklah Kisah. Qisas. Okey. Jadi hukumannya qisas. Bunuh balik. Okey. Boleh faham yang setakat katil amdu ni dulu? Boleh. Ya. Kan ada, kalau ada pertanyaan terus tanya. Ustazah, kalau contoh dia upah orang? Kalau contoh dia upah orang, orang yang mengupah tu dikategorikan jenayah katil amdu. Tapi orang yang diupah atau pembunuh upahan tu, dia dikenali sebagai katil syibih amdu. Macam Okey. tu lah. Syibih amdu. Dia diet lah, tapi dia nak dibunuh balik. Yang dibunuh adalah orang yang mengupahnya. Itu kaul jumhur lah.
Seterusnya adalah qatil syibih amdu. Okey, dalam ni slide ni saya bagi dua orang yang berkelahi. Dia sekolah, bertumbuklah dorang ni. Bertumbuk. Memang dorang sengaja, memang kan bertumbuk lah. Tapi tidak je yang niatkan bunuh kawannya tu kan. Tiba-tiba ia pun terbunuh kawannya. So dikenalilah sebagai bunuh separuh sengaja. Okey, an yaqtasidul jani al-i'tilat 'ala al-majni 'alayhi. Iaitu penjenayah sengaja membunuh mangsanya kerana memusuhinya dengan cara yang biasanya tidak membunuh. Okey, kalau orang datang, dia akan berkelahi. Mati ni karangnya, aku tumbuk dia sampai matinya. Tapi ia tidak ada guna senjata. Ia cuma pukul, terajang, macam tu sampai mati orang tu. Jadi hal ni adalah dia membunuh dengan tidak cara yang biasa. Di sini macam dia datang, dia memang sakit hati ni semua si Anu ni. Kira si Ilya ni datang jumpa si Mirul, nak puas hati. Bunuh yang ni karang tumbuk yang sampai apa ni. Dia cuma tu je lah. Dia niatnya memang ada membunuh, saya sakit hati kan. Tapi dah lah ya merancang untuk membunuh. Jadi bertumbuk lah ni, kutumbuk ni si Mirul ni karang yang mati pun matilah ianya. Cuma tu bang. Jadi si Ilya pun datang guna tangannya saja. Pakai tangannya saja. Kiranya ia tak bawa apa-apa peralatan. Mau bertumbuk saja ada orang ni. Betul-betul si Mirul pun sekali tumbuk rupanya ia memang sudah kong dari awal. Sekali tumbuk si Ilya kan terus kick. Okay. Dalam keadaan itu si Ilya tidak ada pakai apa-apa. Ataupun ia tampar si Mirul 2 kali. Terus tampar je pun tapi kong si Mirul terus. Jadi dia tidak, cara si Ilya membunuh si Mirul tu dengan cara orang cakap, benda tu boleh ke membunuh orang? Tapi tiba-tiba si Ilya mati je disebabkan itu. Kita tidak tahu kan. Jadi itulah dikenali sebagai bunuh dengan separuh sengaja. Dia macam kalau mati-matilah orang tu. Tidak lah sebenarnya lah kalau dari segi si penjenayah tu. Tapi kalau mati dia akan dikategorikan syibih amdu. So dia punya contoh, dia tu daraba ba'san saghiran. Dia ni memukul dengan tongkat kecil lalu orang tu pun mati. Contoh dia ambil pembaris ataupun yang umpan pen ke muka orang tu mati. Apa-apa sajalah, maksudnya sesuatu perkara yang dia buat mustahil untuk mati. Tapi dia dengan sengaja lah sebenarnya mau menyakiti orang tu. Maksud saja je mau sakiti orang tu. Tapi sebenarnya dah niat bunuh sepenuhnya lah. Kalau mati-matilah dan dah lah. Cuma tu lah kiranya jahat kan orang ni. So macam tu. Okay, seterusnya adalah tersalah bunuh. Okay, Azam menggunakan gambar orang yang jalan-jalan kan. Orang tu dia jalan licin. Jadi tiba-tiba dia tergugur, dia mati. Makcik yang memop lantai tu dah je yang memop lantai kan membunuh orang kan. Ya. Tapi orang mati gara-gara tu. Dia je sengaja tu salah bunuh. Je tu ya, apa bunuh tanpa tidak sengaja. Jadi kamu ingat je gambar orang yang tergelincir macam ni. Kebayangkan makcik cleaner tu memop, tiba-tiba ada pelajar lalu mati. Dia je makcik cleaner tu kan membunuh anak tu kan. Tapi ya tiba-tiba sahaja. Kira orang ajalnya lah sebenarnya. Okey, maksudnya anna yaqsadul qital. Seseorang tu tidak berniat untuk membunuh mangsanya ataupun menyerang mangsanya. Tetapi orang itu mati disebabkan dirinya. Contoh, laki mati disebabkannya. Okey, contoh di sini. Saya bagi waqa'a rijal 'ala al-ard. Orang tu jatuh di atas lantai. Situasinya dalam gambar ni lah kiranya. Mop tu jatuh. Gugur, mati. Okey, kalau contoh dalam buku kamu, dia ada lagi contoh dalam Itlaqul risas 'ala ghizal fa asbab insanan famat. Okey, ni dalam situation memburu.
Ini lebih contoh yang lebih orang cakap, contoh yang lebih popular lah. Kita memburu di hutan kan. Di hutan kalau si pemburu, Zaza tak pernah memburu lah, tapi cerita kalau melihat wayang kan. Kalau ada pergerakan dia terus tembak. Dia tidak kisah nampak atau tidak binatang apa. Yang penting ada pergerakan dalam rumput dia terus tembak. Bayangkanlah kan, ada orang tu kan, kan biasa orang di hutan kan melepas hajat. Lah. Ya. Tiba-tiba yang kan. Ngam-ngamnya berkarak-karak dia tu. Satu kan dia ada pemburu. Bunuhnya dia pikir babi. Tup-tup orang beriak. Okey, benda macam ni. Betul ada je tu di Sabah kan, di mana dulu Dia memburu payau. Lepas tu tertimbak, nasib orang tu nak mati. Tapi tahu di mana dia tertimbak? Arah Jubur bah. Sudah pun yang ngam-ngam beriak. Terus kan saya terbayang bah, atau bertempiar rantainya Jubur. Macam tu lah lebih kurang. Jadi itu adalah contoh bunuhan tak sengaja. Sekejap. Okey, seterusnya syarat kisos. Okey, syarat kisos ni Okey, syarat yang pertama. Syarat kisos. Okey, kita pergi pada satu syarat sahaja dulu belum. Okey, syarat kisos yang pertama adalah, okey, tengok kalau kamu punya dalam buku tu, syarat al-qisas tu ada 4 kan, yang dekat tepi di sini. Okay, itu syaratnya. Syarat qisas. Okay, syarat yang pertama tu an yakunu zani muqtasas minhu mukallafan fala qisas ala sabbi wala ala majnun. So tidak adalah kisas, itu tidak akan berlaku kepada orang yang orang yang tidak mukallaf. Mukallaf ni adalah orang yang bertanggungjawab ataupun orang yang berakal lah lebih kurang. So berlaku ayakunu jani muqtasas minhu mukallafan, tidak ada kisas untuk sabi dan majnun. Okay, kelas kita Ustazah akan stopkan sampai syurut al-qisas ini. Buka pertanyaan dahulu. Kalau tiada, kita maksudnya 15 minit ini Ustazah akan buka untuk pertanyaan 7.45. Lepas tu kamu boleh Aziz habis sudah kelas. Okay, kita akan habis 7.30. 15 minit tu kamu boleh buat sarapan ke apakah. Kemudian Ustazah buka syurut al-awwal ni sampai sini dulu. Nanti next class, hari berapa kita punya kelas? Isnin kan? Isnin. Isnin tu kita akan sambung daripada syurut al-qisas ni. Saya akan ulang balik sebab kalau saya habiskan ini mungkin kamu akan lupa. Diet dengan qisas dia ada berbeza sikit. Jadi saya akan ulang sikit pasal qisas, and then daripada bab syurut al-qisas baru kita masuk ad-diyat. Untuk kamu tidak exam kan? Tidak kan? Tiada. Tidak. Form 4 yang ada.
Okay, jadi itu ada pertanyaan pasal bunuh-bunuh ni. Apa-apa jenis jenayah yang pernah kamu dengar lah? Okay, Cak. Ustazah, yang al-qatlu amdu tu kan, contohlah kalau orang tu dia memang mau bunuh orang tu tapi dia dah guna benda tajam, boleh jadi kata Ustazah? Boleh. Yang penting dia satu dia ada niat dan dia ada bahan. Contoh yang dia tak guna benda tajam. Macam yang macam kayu tu kah, dia setakat mau pukul sampai mati, dia memang mau bunuh orang tu tapi dengan cara yang mau pukul sampai mati, macam tu lah. Tapi yang penting kayunya tu kalau kita lihat boleh bunuh orang ni kayunya ni. Kalau pembaris je mustahil kan. Tapi kayu tu jenis yang keras macam tu. Boleh? Yang penting kita sendiri nampak memang niat ni orang ni bunuh. Ada lagi cara bunuh yang lain. Ini kelas kisah ni macam kelas tutorial membunuh orang ni kan. Arang, dia asapkan orang atau lemaskan orang dengan arang ataupun dengan asap-asap. Maksudnya manusia kan kita ambil ke oksigen tapi kita lemas dengan karbon dioksida. Ya. Betul kan? Jadi asap kan maksudnya asap kan melepaskan karbon kan. So maksudnya dia membunuh manusia dengan karbon dioksida. Yang penting ada niat membunuh lah kan? Ya, tak kisahlah pakai apa-apa pun, yang penting memang ia niat dan merancang untuk bunuh orang. Tapi dengan orang kalau kita fikir logik, patutlah, terbunuhlah, macam memang ia membunuhlah, macam tu. Okey Ustazah. Ya. Kalau yang orang buat persembahan silat tu kah? Mesti tiba-tiba ia tercucuk orang tu mesti mati. Tapi ia bukan ada kan? Bila tu tahun berapa tahun macam pernah? Labuan betul kan? Labuan betul kan? 2013. 2013. Ya. Tapi saya tak ada di sini. Itu bunuh tanpa sengaja. Walaupun ada pisau. Ya, sebab dia nak niat. Dia jadi katil Syibih Hamdullah separuh sengaja. Mau katakan dia khata nak boleh. Diorang kan tengah sparring kan. Tapi diorang persembahan. Ya, itulah. Tapi diorang tengah bertumbuk kan. Masa satu bertumbuk, kedua enggak. Saya rasa khata tu jadinya. Sebab diorang persembahan. Cuma kalau ingat balik, diorang tu kan memang dalam keadaan boleh ataupun ada risiko membunuh. Sebab satu memang ia bertumbuk. Kedua, ia ada senjata. Lagipun ia pakai senjata asli kan? Tidak. Tapi macam mana boleh tertabak? Orang kata sebab ada jin kan, tak tahu, kena kaca. Sebenda tu tertukar jadi asli. Gitu kan. Logik betul. Tapi Ustazah diorang nama bergaduh juga tu. Kalau kamu punya pandangan yang kamu belajar tadi, kamu lebih kepada khata ataupun Syibih Hamdu? Khata. Sebabnya dia tidak ada niat. Itu tidak ada pergaduhan. Boleh? So khata lah tu lah. Khata lah, lebih kepada khata. Sebab kalau ada unsur-unsur yang konon itu bukan senjata asal dan dorang memang buat persembahan, itu khata lah. Okay. Khata. Sebab kalau tengok khata, okay, kalau yang Syibih Hamdu, dia maksud. Dia ada maksud. Tapi dia tidak, dia memang an yaksud. Dia ada maksud
untuk datang tu dalam keadaan antara bunuh ke mati ke orang tu atau tidak kan, yang penting ia ada hati awalnya. Kalau orang bertumbukan mati kau ni hari ni ke kerajaan, jangan cari sama dengan orang. Kalau akan bertumbukan malah dia tu mati kau hari ni, yang tumbuk kau sampai mati macam kan. Jadi dia memang ada maksud, dia ada maksud sedikit pun tapi dia ada maksud. Okey, jadi kalau dalam kes tadi, kalau khata maksudnya dia tidak ada maksudlah membunuh, cuma terbunuh disebabkan dirinya. Jadi apalah kisahnya orang yang terbunuh tu? Orang yang mangsa tu matilah. Jadi orang budak yang menikam tu apa jadi? Tak tahu. Lama sudah. 2013, kamu tahu umur sekolah rendah kah? Tahun 3. Tahun 3. Ya ampun. Saya baru 19 tahun. 19 kah? 19-20 tahun. Okey, ada lagi pertanyaan pasal katil. Katil. Saza, untuk yang ni, dia buat prank lah. Dia buat prank. Okey, cuba cerita pranknya macam mana? Contohnya, dia buat prank. Contohnya macam, mungkin letak sabun ke di depan pintunya ke, sampai terjatuh. Menyebabkan kematian. Dia termasuk kepada telur hotok ke tu. Tak sengaja tu. Padahal dia tahu je yang kalau tak sabun tu boleh mati je pun. Syibih Alhamdulillah, sebab dia tahu je asalnya benda tu boleh mencitrakan orang tu. Jadi akan jatuh kepada Syibih Alhamdulillah. Sebabnya dia yang buat benda tu kan. Dia buat untuk kenakan kawannya. Kira dia ada maksud lah untuk mungkin dia nak bunuh. Tapi dia niat untuk, mesti dia tahu kalau budak tu jatuh sakit. Jadi dia ada niat untuk mencederakan kawannya lah. Kawan dia tidaklah sampai membunuh. Tup-tup mati. So dia akan jadi Syibih Amdu. Kalau katil khata, dia macam sesuatu yang dia memang tak rancang untuk orang yang ada orang akan mati dengan apa yang dia buat. Macam tu pak. Sedihlah lebih kurang. Asal ada lagi persoalan supaya kamu faham apa itu khata dengan Syibih Hamdu. Itu dua benda ni yang selalu keliru. Kalau yang prank tadi, nampaklah yang dia buat tu, dia rancang, maksudnya ada orang yang dia mau kenakan. Kalau khata ni, dia tidak ada mangsa pun sebenarnya. Dia tidak plan untuk siapa-siapa. Dia tiba-tiba je dia ada mangsa. Dia jadi tiba-tiba dia jadi predator, ada mangsanya. Tapi kalau Syibih Hamdu tu, dia memang ada orang yang dia fokuskan. Itu je perbezaan dua benda. Syawal, are you okay? Ya. Kalau mengecam orang tu sampai depres, wow. Maksudnya cyberbully kan ni? Pasal orang tu depres dan bunuh diri. Oh, depres. Syibih Hamdu lah. Syibih, dia sebab satu, kenapa? Kan Syibih Hamdu tu dia ada mangsanya. Maksudnya kita fokus, kita memang berniat untuk menyakiti seseorang. Ada orangnya. Kalau khata, dia tiada orang yang kita niat untuk sakiti. Kalau Syibih Hamdu, kita ada orang yang kita sakiti. Tapi kononnya lah, orang tu just untuk kamu, saja bully-bully ya, untuk dia sakit-sakitkan hatinya. Tapi kamu tahu, bila orang terlampau sakit hati, dia boleh buat benda-benda bodoh. Tahu je, basically tahu tapi kamu cakap dah je tu ya bunuh diri ke apa kau bunuh je tu macam tu kan. Tiba-tiba dia bunuh diri juga disebabkan kata-kata Syawal ataupun status si Syawal di FB, di IG ke, di Twitter ke. Lepas tu ia bunuh live.
apa-apalah yang macam tu kan sama waktu dengannya. Nah, jadi itu dikategorikan sebagai syibih amdu sebab kita kecam orang tu dan kita yang create situation supaya dia bunuh diri. Tapi tidaklah dihukum, kita tu tidak dihukum sebagai bunuh balik lah. Kita cuma dihukum bayaran lah. Sebab kita tidak membunuh orang tu dengan tangan kita. Ia bunuh dengan dirinya kan, tapi kita lah penyebab ia mati contohnya. So dia tidak akan jatuh dalam qisas, dia akan jatuh dalam diyat. Kiranya Syawal hanya Jadi bayar Ustazah, lah. Jadi apa nih Sa? kalau macam yang bohong Rangers dekat media sosial tu Ustazah, yang kecam-kecam Israel tu. Macam Israel. Lepas tu kalau orang Israel tu depres, terus ada yang bunuh diri, Ustazah macam mana tu? Sama lah konsepnya. Jadi ramai tu kena dia Ustazah. Yalah, sebab itulah Islam melarang kita untuk menghina orang. Tapi kita belum habis nih, kita ada syarat lagi. Macam mana kita mau didia? Okay, next kita akan belajar. Adakah kita akan dikisas mengkecam Israel atau enggak? Basically-nya. So ada 4 syarat lagi kan. Okay, kalau kita penuhi 4 syarat tu, kita akan tahu kejaman yang kamu lemparkan ke Israel tu kamu boleh dikisas atau enggak. Tup-tup ada status yang terkesan oleh orang Israel bunuh diri ya. Nah. So kita akan sambung kelas tu nanti pada hari Isnin minggu depan. So latihan dalam quizzes Saza akan update nanti. Jadi kamu boleh jawab di situ. Dalam quizzes sahaja. Jadi kamu nak perlu apa ni orang cakap type ke apa, just main dalam quizzes tu saja. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi latihan bertulis maksudnya buku yang Saza bagi tu yang ni si Amirul, siapa? Amirul ada ke Saza kan? Si Aiman ya? Amirul yang tidak. Tak boleh post bah, ada 2, jadi ada 2 lagi yang tinggal lah. Nanti kalau dapat orang tu sudah post, Saza akan bagi ya. Jadi kalau nanti Saza update soalan, yang ni kamu habiskan saja buat. Kalau kamu mau buat lah. Tapi nanti kita akan ulang balik bila kita sudah bersemuka. Tapi tak kisah saja kamu sudah buat ke belum, nanti kita akan buat balik. Kalau kamu mau buat, silakan buat nanti Saza update soalan yang by apa tu? Yang kamu kena tulis dalam buku latihan. Dan Google Classroom lah nanti Saza akan update di situ. Ataupun kamu boleh jawab terus dalam Google Classroom tu. Saza akan check lah. So ada 2 latihan nanti. 2 latihan yang panjang. Kalau dalam Google Classroom Saza akan update soalan yang tak boleh dibuat di dalam di dalam quizzes yang berbentuk SPM punya. Itu Saza akan update dengan soalan-soalan negeri. Itu Saza akan update di Google Classroom. Okay, soalan negeri Saza akan start update minggu ni lah. Mungkin 1 negeri. Lepas tu nanti habis je kalau dalam seminggu. Minggu depannya baru Saza akan bagi jawapan dalam Google Classroom. Okay? Syukran. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita close kita punya kelas? Ada. Saza habis tutup dulu. Stop recording. Okay, syukran jazilan.